So soalan 5. Okay, soalan 5A ni kamu boleh refer notes. Untuk soalan 5B. So Green Archipelago Berhad have evolved in shrimp farming for a decade. Their operation for controlling and monitoring the water quality of the pond was done manually since the beginning. They want to increase the production and efficiency of their farm output by automating the process of feeding and water quality monitoring. Three main criteria that vital to the system are feed rate, dissolved oxygen, and pH. Okay, Green Archipelago wants to hire a system engineer which can build an automatic control and monitoring system for their pond. Values for sensor reading are shown as in table 1. Okay, kalau habis soalan ni, cakap tadi kamu highlight apa important thing. So sekarang ni, they want to increase the production and efficiency of their farm output. Okay, so the important parameters are feed rate, dissolved oxygen, and pH. Okay, so Green Archipelago wants to hire a biosensor which can build an automatic control and monitoring system for their pond. Values for sensors reading are shown as in table 1. So kalau kamu tengok kat sini, pH minimum value, maximum value berapa, DO minimum value, maximum value, ultrasonic minimum value and maximum value. Okay, so based on table ni, apa yang kamu perlu tahu adalah for most of the sensor, ingat guys cakap itu, sensor kamu dia punya berapa volt untuk sensor kamu? Rasa siapa? Ya, betul. So sensor kamu akan range from 0 to 5 volt. Ada juga sensor yang range 0 to 3.3 volt. Tapi untuk soalan exam, kita hanya akan pakai 0 until 5 volt sahaja. Okay. So, bila dia bagi maksimum minimum, maksudnya kalau kat sini 5, apabila nilai dia kosong, dia punya value adalah might be 5 or lower lah. Okay. So, bila untuk pH sensor, apabila nilai voltage kosong, kemudian nilai dia adalah 5 ataupun lebih rendah. Atau kalau nilai dia 9, so nilai dia mungkin bila sensor value is 5 volt, dia punya pH value might be 9 or higher. Tapi pH maximum value apa? 14. Okay. So 14 tu dah jadi alkali sangat. Okay. Air kamu biasanya air untuk kolam udang dia punya range kita set 7. Contohnya kamu tak tahu kan berapa dia pakai. Actually dia kan alkali sikit, tapi kalau kamu tak tahu, kamu set lah the standard pH which is 7. Okay. So apa sebenarnya signifikan saya bagi nilai ni? Minimum value 5 dengan maximum value ni. Apa signifikannya? Okay, so dekat sini lah nanti kamu nak kena buat kamu punya analog to digital conversion. So kamu nak tahu berapa banyak nilai berapa nilai bacaan yang mewakili 7. Okay, so untuk yang ni saya terangkan dulu. DC kamu biasanya untuk Arduino adalah 10 bit. So 10 bit kamu ada 1, 0, 2, 4. Okay. Bila kamu ada 1, 0, 2, 4. Sekarang ni kamu nak tahu dulu bacaan kamu. Contohnya 5 volt. Contoh sekarang ni bacaan kamu 3.7. So 3.7 over dengan 5 is equal to A over 1024. So kamu nak tahu dulu bacaan sensor dia berapa nilai 3.7 ni mewakili pada A.
3.7 ni, apa bacaan dia pada Arduino. So, kalau kamu buat yang ni, so dia akan jadi 3.7 darab 3.7 bagi 5 darab 1,24. Kamu dapat 758. So, maksudnya pada nilai 3.7, kamu dapat bacaan 758. Nilai 758 ni adalah nilai yang kamu akan set pada kamu punya sensor, pada kamu punya programming. Sebab sekarang ni dekat sini soalan 2 kamu kena buat program. So kamu kena tahu dia kamu punya threshold. So 758 ni adalah kamu punya threshold sensor pada program. Dia berbeza threshold pada sensor program dan threshold pada flowchart. Tapi kamu nak pakai nilai yang sama pun tak ada masalah. Biasanya dalam flowchart kamu set contohnya if pH nilai lebih daripada kurang daripada 7, apa nak buat? Kalau lebih daripada 7, apa nak buat? Okey. So kalau dekat sini kamu tulis terus pH nilai 7. Kalau dekat programming kamu tak boleh tulis nilai 7. Kamu akan tulis nilai yang ni. Yang ni 758. Contohnya dekat sini saya bagikan nilai 5 minimum, maximum, value 9. So, kamu agak kalau 7 ni, berapa nilai dia? Berapa nilai voltage dia? Berapa? Kalau kamu tengok sini, 7 ni adalah tengah-tengah antara 9 dan 5. So, kalau ni tengah-tengah, maksudnya voltage dia bukan jadi tengah-tengah. So, maksudnya bila bacaan sensor dia akan jadi 2.5 volt. So, dekat sini, kamu nak tahu berapa nilai 2.5 volt. So, kamu akan guna yang ni 2.5 bagi 5 darab A. Tak kira pun kau tahu. 1024 bagi 2 cukup. So, kamu dapat berapa? 527. 527. 1024 bagi 2. 517. 512 silap. 517 pula. Okey. So, kamu dapat 512. 512. Okay. So, dekat sini kamu dapat 512. Sebenarnya kalau dalam Arduino nanti, kamu ingat tak? Kan kamu ada buat if. Contohnya, if temp equal to lebih besar daripada berapa semua kan? Tapi ada setengah sensor. Kamu dapat terus nilai bacaan pH. Bila sensor, contohnya kalau dalam kamu punya mini project, kalau pakai temperature sensor, biasanya kadang temperature tu dia dah convert. If temp low than 27, dia dah convert siap-siap. Tapi sekarang ni, tapi nak convert tu, dia perlukan library. So, sekarang ni kamu tak tahu library. Yang kamu tahu adalah raw data sahaja. So, bila raw data, kamu buatlah if temp. Bukan. Sekarang ni, kita pakai pH kan. So, kita buat if pH is lower than 512. So, apa nak buat? So, maknanya kalau lower than 512, maknanya nilai dia adalah ke arah acid. So, kalau acid tu, apa yang kamu kena buat? Kebiasaannya kalau air kan, air ke tanah ke apa, kalau kamu nak maintainkan neutral, kalau time tu keadaan dia acid, kamu perlu tambah apa? Ya, alkali. So, kalau keadaan time tu dia terlebih alkali, kamu nak kena tambah apa? Salah. Kamu nak tambah baja apa dalam air kolam udang? Okey. Kalau keadaan... Ya, betul. Pandai pun. Kalau dia berasid, kamu tambah alkali. Kalau dia terlebih alkali, kamu tambah air. Kamu tak tambah asid. Tambah asid tu kamu bunuh lah. Macam kamu terlebih alkali kamu tambah asid. Selagi asid tu kena direct pada udang tu, mati Okay. So, tu konsep dia. So, maknanya sometimes tu fahamkan logik dia. Walaupun kamu tak tahu, tapi jangan fikir secara logik Actually kan, kalau terlebih semua ni pun, kamu nak cakap tambah air je pun boleh. Okay, contohnya kalau terlebih acidic, kamu tambah air. Sebab apa? Water biasanya dia contain neutral pH. So, maknanya kalau kamu tambah air tu, sepatutnya dia akan neutralkan balik Okay. Terpulang, dia ada banyak cara. Sebab sekarang ni saya tak cakap pun macam mana kamu nak kawal. So, terpulang pada kamu. Kamu boleh assume.
Okay, tak ada salah lah untuk kamu assumption tu. Cuma jangan tak logik sangat dah. Contoh bila akali terlebih akali tambah acid lah. Okay. So sekarang itu contoh. Itu untuk yang first one ni. Untuk second one sama ke 20mg per liter, 100mg per liter. DO punya dia punya DO ni. So sekarang ni saya tak cakap optimal value berapa kan. So kamu boleh decide sendiri optimal value kamu berapa. Okay. Tak ada masalah yang ni. Tak ada salah. So kalau dia beri soalan macam ni, kalau dia tak beritahu berapa optimal value, kamu assume sendiri. Contohnya kat sini optimal value dia kita buat tengah-tengah ha. 20 dengan 80 60. So kita set 60mg per liter is dia punya optimal value. So the same juga. So kalau 60mg tengah-tengah, dia punya ADC value adalah 512. Okay, the same lah. Baik. So untuk soalan ni, so tu dissolve oxygen pH and kemudian feed rate. Okay, apa tu feed rate? Apa dia feed rate? Makanan dia kalau ikutkan air keluar pun sama juga. Feed rate tapi feed rate tu biasanya air masuk bukan air keluar. Tapi untuk sekarang ni kita feed rate ni adalah untuk makanan. Okay. So feed rate adalah untuk makanan. Maksudnya berapa banyak makanan kita nak bagi. Okay. Sekejap. Akmal mana yang buat pasal buat makan tu? Mal JB. Tak buat? Siapa yang buat makanan? Kamu kan? Okay. So sekarang ni makanan kamu. So macam mana kamu nak tentukan berapa banyak yang kamu nak bagi makan? Macam mana kamu tahu? Kamu guna apa? Kamu guna timer sahaja. Okay. So sekarang ni nak guna timer pun boleh, tak ada masalah. Tapi actually kan, kalau guna timer dia ada satu problem tau. Kalau makanan kamu sangkut, timer kamu punya feeding tu akan lari sikit. Sebab apa? Patutnya timer tu kamu cakap boleh keluar 50 gram. Tiba-tiba sangkut, dia akan jadi 40 gram. Contohnya lah. So satu dekat sekarang ni, saya ada bagi nilai ultrasonic. 10 minimum value, 10 maximum value, 50. Okay. Biasanya kalau kita nak tahu the exact value of kita nak bagi makan berapa banyak, biasanya kita pakai ultrasonic. So apa fungsi ultrasonic? Kamu pakai juga kan ultrasonic Mal? Measure distance. So measure distance kamu tengok kalau makanan dah habis kan. Okay, actually kan, dengan sensor yang sama, kamu boleh gunakan dia untuk kamu tengok berapa banyak makanan yang kamu dah bagi. Sebab apa? Kamu tahu level dia kan. So bila kamu tahu dia punya distance, kamu boleh agak. Kamu okay sekarang ni, bekas kamu tahu berapa saiz kamu. So dari situ kamu boleh agak. Kalau turun 1 cm, actually bersamaan berapa gram. So kalau kamu nak turunkan berapa gram, kamu boleh tahu berapa cm yang kamu perlu kurangkan. Okay. So that's the better one untuk kamu buat ni feeder. Okay, yang tu yang cerdik sikit. Timer ni dia tak cerdik sangat. Dia cuma nak automatickan sahaja. Okay. Tapi kalau pakai ultrasonic sensor, yes, memang kamu boleh kawal. Contohnya, ikan dah besar, makanan, saya pun baru tahu sebenarnya kan, makan ikan ni, bukannya makin besar makin banyak makan. Kadang masih kecil tu yang banyak. Bila dah besar dia tak makan banyak, dia kurang sikit. Tak, kalau fikir tak logik kan. Tapi baru ni saya pergi kat Insat, saya tanya pasal yang jet purge tu. Sebab saya nak okay. Actually daripada sistem yang kita buat dekat Sulam tu, walaupun kita tak buat fully lagi, tapi kat Insat saya dah nak kena deploy. Saya nak kena buat auto feeder dengan alarm sistem untuk oksigen. Okay. Kita punya aquaponik, sebab aquaponik kita tak pakai. Okay, aquaponik kita kan actually ada oksigen tak? Kita pakai tak oksigen? Yang aquaponik? Tak. Okay. Sebenarnya kan,
untuk kamu punya aquaponik tu, ikan kamu dapat oksigen tau. Kamu ada pakai agak konsep actually ikan kamu perlukan agak oksigen. Tapi macam mana oksigen tu masuk? Ya, betul, daripada drip air. Ha. Betul lah, man macam rap lah. Okay, so apabila air kamu naik dan lalu kepada pokok, okay, lepas tu bila lepas pokok tu dia akan jatuh balik kan. Apabila jatuh balik tu, air akan ada kontak lebih dengan udara. So masa tu lah oksigen akan masuk dalam air. So maksudnya kamu bukanlah pump directly oksigen ke dalam air, tapi kamu gunakan dripping tu. So air tu akan udara akan masuk balik pada pada oksigen akan masuk pada air. Konsep dia sama macam ni lah. Kalau kat kolam udang atau kolam ikan dekat tengah laut, kamu tengok, kamu bukan tengah laut tak pakai oksigen. Kalau dekat kolam dia akan pakai oksigen tau. Siapa pernah tengok kolam udang? Mirul pernah tengok? Okey, kalau kolam udang dia perlu kawal DO, perlu kawal oksigen, dan cara dia kawal oksigen adalah menggunakan aerator. Aerator tu maknanya dia pakai ni tau. Konsep paddler, paddler ni macam bukan paddler, konsep kincir air. Tapi kincir air yang buatkan kincir tu berpusing, betul tak? Tapi untuk konsep ini, dia pakai kincir air tu untuk dia create splash pada water. Dan bila splash, air akan ternaik kan. Bila air naik, dia akan kontak lebih dengan udara. So, bila turun, dia akan serap lah oksigen tu. Okay. So, kalau untuk soalan dia akan pakai paddler. Kalau dalam exam, kalau kamu tanya nak pakai apa, saya akan jawab. Saya akan beritahu kamu nak pakai apa. Walaupun dalam soalan saya tak beritahu. Okay. Tu nak kawal DO. So, untuk berbalik pada feed rate tadi. So, sekarang ni sebab bila saya bagi ultrasonic, so kamu kena gunakan ultrasonic ni. Untuk feed rate, sebab sekarang ni saya tak minta kamu untuk buat sistem di mana bila makanan low, dia bagi alam. Tak. Yang saya nak sekarang ni adalah kamu bagi feed rate berdasarkan sensors ni. So, maksudnya kalau dekat sini, soalan ni semua, jawapan berdasarkan soalan, dia akan berubah ikut keperluan. So, kalau kamu tak faham masa test nanti, kamu kena tanya saya. Okay? Saya akan bantu sehabis mungkin lah. Untuk test, saya tak akan pakai Discord. Untuk test, saya akan pakai Google Meet. Okay? Sebab test saya tak explain sangat. Saya tak perlu HD. Saya pakai Google Meet je lah. Okay. So, ultrasonic. So, kamu set lah. Contohnya, kalau kamu nak feed rate kamu, standard feed rate, every 5 cm. Untuk makan, kamu perlu turunkan setiap 5 cm. So, nanti dalam program kamu kena buat lah. While distance. Oh, yang ni saya ajar dekat yang tu complicated sikit. Tak apa, yang ni kamu buat je. While distance is less than current tolak 5. Bukan less, lebih. While betul. While current tolak 5. Okay, yang ni saya nak explain sekejap. Part sensor ni tak perlu buat sampai macam ni. Saya kamu pening. Kamu buat je while. Saya ajar tu lah. Kalau contoh keluar soalan macam ni, kalau keluar lah. Okay, while distance less than current current tolak 5. Apa maksud dekat sini? Ada dua grup yang saya ajar. Satu grup Shriram. Satu lagi grup siapa yang saya ajar pasal ni? Ultrasonic ah. Grup siapa? Bukan. Shriram dengan bukan mal. Saya tengok satu lagi grup siapa. Okay. Ikin Ikin buat
pasal fertilizer. Siapa buat fertilizer? Oh, betul kamu lah. Satu lagi guru saya tak ingat guru siapa saya ajar. Okay. Air, saya tak ingat air ke apa. Actually siapa yang pakai atau sini akan pakai kat konsep ni. Okay. So, tapi untuk feed rate ni, sebab apa kamu pakai ni? Distance less than current tolak 5. Maknanya current ni. Sebab sekarang ni, makanan kamu. Okay, ni tank makanan lah. Ni makanan, yang ni sensor kamu. Pada permulaannya, distance kamu mungkin kat sini 10 cm. Okay, kalau kamu nak bagi makan sebanyak 5 cm, so kamu punya distance mesti jadi berapa? Final distance mesti jadi 15 cm. Okay, bila dah jadi 15 cm tu sekali makan. So untuk next punya makan, dia akan jadi pula berapa? 20 cm. Okay, bila kamu nak buat macam ni pada setiap kali bagi makan, kamu perlu set kamu punya current distance. Current ni adalah maksudnya sebelum kamu set ni, kamu akan read dulu kat sini read digital read. Kat sini kita pakai je. Kalau kamu tak tahu ni, pakai je digital read. Sebab patutnya sensor ultrasonic dia ada ping apa semua tu kan. Tapi untuk dalam soalan exam test ni, kamu assume je ultrasonic ni pun digital sensor. So kamu just baca terus, kamu dapat tu bacaan dia. Okay, digital read sensor. Contoh kamu assume sensor ni sensor nombor 10. Current equal to digital read 10. Maksudnya sekarang ni, sebelum kamu nak bagi makan, kamu kena ambil dulu bacaan pada waktu tersebut, berapa dia punya distance. Contoh kalau bacaan tersebut waktu dia 10 cm, maksudnya while distance, bukan lebih distance, maksudnya lebih kecil daripada current tolak 5. So dekat dalam ni kamu akan guna, kamu akan distance equal to digital read 10. So dekat sini kamu akan keep on open ni lah. So yang ni distance, lepas tu yang ni digital write. Contohnya tank high, maknanya kamu nak open. Okay, lepas tu saya tutup ni. So dekat sini while distance lebih kecil dari current tolak 5. So sekarang ni current kamu 10. Selagi distance kamu, bukan current tolak 5, current plus 5. Okay, so sekarang ni selagi distance kamu lebih kecil daripada 10 tambah 5, maknanya 15 kan. So dia akan keep on baca sensor dan keep on buka tank. Sebab apa? Distance kamu perlahan-lahan akan bertambah. 10, 11, 12, 13, 14, 15. So apabila distance kamu, if distance kamu, kalau kat sini distance lebih kecil daripada current plus 15, current plus 5. So maknanya kalau distance kamu dah sampai 15, so betul tak statement kamu ni? Statement kamu akan jadi betul ke salah? So apabila once distance kamu dah jadi nilai 15, so statement dekat sini dah jadi salah. Sebab apa? Statement kat sini untuk while kat sini hanya akan run apabila sensor distance kamu lebih kecil daripada 15. Bila dah sama, salah ha. So maknanya dia dah akan exit while loop ni, dia akan buat the next equation. Dia buat the next statement pula. Okay. So tu untuk ultrasonic. Baik. Nanti saya akan buat satu contoh programming untuk yang ni. Untuk kamu tengok macam mana cara saya buat program. Okay. So itu, actually saya skip banyak lah ni. Patutnya the first question, kamu kena design and develop the flowchart. Untuk flowchart, kamu tak perlu kira-kira lagi pun. 512 apa pun tak perlu. Menggunakan nilai dalam table ni sahaja.
Okay. So, kamu nak check sekarang ni, feed rate, dissolved oxygen and pH. Kamu kena ingat untuk sensors, so ada group sebenarnya buat silap sikit dalam flowchart. Kamu kena ingat flowchart kamu adalah line by line. Flowchart kamu tak boleh serentak. Okay. Sebab macam Arduino pun, kamu bukan buat serentak. Dia still line by line. So, bila kamu nak buat program, pastikan flowchart kamu tu tak ada yang parallel. Semua mesti turun ke bawah. Satu-satu ke bawah, line by line. So, contoh kalau kamu buat, baca dulu feed rate ni. Buat dulu baca oksigen. Kalau dekat sini, based on soalan yang ni, apa yang kamu nak baca adalah DO dan pH. So, kamu akan baca dulu DO, kemudian kamu baca pH. Kemudian feed rate ni kamu baca based on timer. So, contoh kalau timer dah equal to apa ni, kamu set lah. If timer is 10, contoh kamu nak buat setiap 6 jam kan. Contohnya buat 12 morning, 6 PM, 12, 6 AM, 12 PM, 6 PM. So dia akan bagi makanan. Okay, saya akan bagi contoh ini lah. Saya akan bagi contoh design flowchart dengan sketch di dengan program punya contoh. Okay, so saya akan bagi dahulu. So, kamu tengok dulu, nanti saya akan explain semula macam mana, kenapa saya buat macam tu flowchart tersebut dengan program. Okay, so sekarang ni kamu hadamkan dulu apa yang saya dah terangkan yang ni. Kita stop sampai sini dulu. Tak boleh lebih-lebih. Lagi pening, kamu tak dapat apa pun. Okay, so setakat ni ada soalan tak? Ya, kena buat coding. Okay, untuk buat coding, ya, dia mula. Actually, kalau dalam program kamu tu, kalau kamu termisik sikit, saya tak kisah pun. Saya ignore sebab normal lah. Sebab kamu tak guna Arduino, so kamu tak tahu apa kamu silap. Kalau miss sikit-sikit tu, saya accept lagi. Okay. Ignore. So, nak senang, kamu guna je semua small letter. Kalau kamu ingat, tak apa lah. Kalau tak ingat, balun je semua small. Kadang ada setengah tu. Kalau serial.println kan serial.println. Contohnya kamu terlupa, kamu buat je serial println. Sepatutnya dia kena, kalau serial println kan, patutnya serial.println. So kamu buat untuk serial ni, kamu buat serial println, tak ada dot. Pun saya accept. Maknanya kesalahan daripada segi registered word, maksudnya word yang dah registered Arduino, saya tak kisah. Tapi kalau kamu silap buat macam ni, contohnya kamu nak cakap pasal pH kamu. Dekat atas kamu declare pH macam ni, dekat bawah kamu declare pH kamu huruf besar. Yang ni salah, yang ni saya tak terima. Sebab apa? Yang ni adalah word yang kamu assign sendiri. Sebabnya word yang kamu assign sendiri tak boleh berlainan. Okay, faham yang tu? Okay, so kalau tak ada apa-apa masalah, sekejap lagi saya akan upload recording ni. Kalau kamu rajin, kamu tengoklah. Okay. Kalau nak dapat markah tinggi, tengoklah. Nak sekadar lulus tu boleh kot. Nak sekadar lulus, insyaAllah tak ada masalah. Okay. Saya akan bagi masa. Masa menjawab 3 jam. Tapi submission time tu setengah jam. 30 minit lepas tu. So, di sini kamu ada extra time lah. Okay. So, soalan... berapa soalan? Ada 3 soalan.